Singkirkan si bangsat ini dari hadapanku dan pergi mampus dengan kerusi roda nih, jerit Yasmin dengan muka bengis, mencabut cincin berlian 5 karat dari jarinya dan melemparkannya dengan ganas ke dada Haziq yang berbalut. Logam itu menghentam tepat pada tulang rusuk. Haziq tidak bergerak. Dia kekal tidak bergerak di atas katil besar dengan cadar kapas Mesir. Pandangannya terpaku pada wanita itu, yang sehingga seminggu yang lalu bersumpah untuk mencintainya lebih dari nyawanya sendiri. Kini, melihatnya terlantar, kononnya tidak mampu berjalan setelah kemalangan jet pribadinya. Topeng istri sempurna itu telah pecah dalam masa yang singkat. Hanya 3 hari telah berlalu sejak dia kembali dari hospital, dan Yasmin sudah menuntut kawalan penuh akaun bank di Labuan dan saham syarikat pembinaan. Dia membisu, otaknya juga seolah-olah mengecut. Yasmin mundar-mandir di dalam bilik tidur utama yang mewah. Bunyi tumit kasut berjenama mewahnya bergema di lantai marmer. Lihatlah, Haziq Tonali yang hebat, harimau perniagaan, telah menjadi perabot yang tidak berguna. Aku tidak akan membazirkan tahun-tahun terbaikku membersihkan air liurmu. Haziq, tanda tangan surat kuasa laknat itu sekarang. Pada ketika itu, pintu terbuka dengan perlahan. Alia, pembantu rumah muda itu. Dia memakai uniform biru yang bersih, dengan perincian putih kecil di kolar dan sarung tangan kuning yang sentiasa dilipat di poket apronnya. Di tangannya, dia menggendong salah seorang anak kembar, Lukman. Dengan tangan yang lain, dia memegang Haris. Anak-anak yang baru berusia 2 tahun itu memandang kejadian itu dengan mata terbeliak, ketakutan dengan jeritan itu. Ensik, tumpang lalu, bisik Alia, menundukkan kepalanya dan coba menjadi tidak kelihatan. Saya dengar bising dan anak-anak takut. Mereka nak jumpa ayah. Yasmin berpusing pada tumitnya seperti ular bersedia menyerang. Rambut pirangnya yang sempurna beralun dengan gerakan mendadak itu sambil dia menuding jari ke arah Alia. Kuku merahnya berkilat di bawah cahaya kandelier kristal. Siapa benarkan kau masuk sini, pembantu kurang ajar? Dia melangkah ke arah Alia. Alia berundur selangkah, secara naluri melindungi anak-anak dengan badannya sendiri, dan bawa makhluk-makhluk nih pergi dari sini. Mereka berbau kemiskinan. Aku dah cakap 1000 kali yang aku tak nak nampak anak-anak tak guna Haziq berkeliaran di bilik aku. Haziq merasakan kemarahan meluap-luap di kerongkongnya, tetapi dia mengetap giginya sehingga rahangnya sakit. Dia perlu bertahan. Dia perlu melihat sejauh mana kebusukan moral wanita itu. Dia mengepal penumbuk di bawah selimut, menyembunyikan kekuatan yang masih dimilikinya. Yasmin, anak-anakku, kata Haziq, berpura-pura suara lemah dan serak. Biarkan mereka tinggal. Alia cuma jaga mereka. Diam, potongnya. Mencapai pasu porselin dari meja sisi katil dan melemparkannya ke dinding. Hanya beberapa inci dari kepala Alia. Anak kembar itu menangis teresak-esak. Aku dah muak. Muak dengan rumah ni, muak dengan anak-anak yang bukan anakku, dan muak dengan kau. Kalau kau tak tanda tangan surat-surat tu esok pagi, aku bersumpah akan hantar kau ke rumah orang tua-tua yang paling murah dan daif yang aku jumpa. Dia menuding ke arah Alia dengan penghinaan mutlak. Dan yang ni, si melarat ni, akan dihantar ke jalanan bersama anak-anaknya. Alia menggigil, bukan kerana dirinya, tetapi kerana anak-anak mengumpul keberanian yang dia tidak tahu dimilikinya. Dia mengangkat pandangan dan berkata dengan suara gemetar tetapi tegas, Puan, tolonglah, Tuan Haziq perlukan rehat. Kalau Puan nak menjerit pada saya, jeritlah di luar, tapi hormatilah kesakitannya. Kesunyian yang berlaku selepas itu begitu pekat. Yasmin membuka mulutnya tidak percaya. Pembantu rumah itu sedang mencabarnya. Yasmin tertawa dingin, tanpa kegembiraan manusiawi. Hormat, kau bercakap dengan aku tentang hormat. Dia mendekati Alia sehingga menceroboh ruang pribadinya, meludahkan kata-kata ke mukanya. Kau hanya pembantu rumah biasa. Kau di sini untuk membersihkan, bukan untuk memberi pendapat. Dan kau, Haziq, dia berpaling dengan ejekan. Lihat siapa yang membela kau. Empayar besar kau telah merosot menjadi ini. Seorang pembantu rumah dan 2 anak cengeng. Sungguh menyedihkan. Yasmin berjalan ke pintu, tetapi sebelum keluar dia berhenti dan memandang Haziq dengan kedinginan yang membekukan darah. Esok notari akan datang pada pukul 9 pagi. Jika kau tidak tanda tangan, ucapkan selamat tinggal kepada rawatan perubatan kau. Aku akan membatalkan semua pembayaran. Kita akan lihat berapa lama kau bertahan tanpa ubat-ubatan mahal kau. Dia membanting pintu begitu kuat sehingga tingkap bergetar. Alia menghembuskan nafas yang telah ditahannya. Kakinya goyah, tetapi dia kekal berdiri teguh demi anak-anak. Dia perlahan-lahan mendekati katil dengan mata yang penuh dengan air mata yang ditahan. Maafkan saya, Tuan Haziq. Saya tidak berniat untuk menimbulkan masalah, katanya. Cepat-cepat mengelap air mata dari pipi Lukman.
Cuma saya tak suka cara dia bercakap dengan Tuan. Tuan tidak patut diperlakukan begitu. Haziq memandang wanita muda itu. Berbeza dengan Yasmin, yang hanya melihat angka dan status, Alia melihat manusia. Alia, yang mendapat gaji minimum, yang memakai uniform yang sama setiap hari, yang menjaga anak-anaknya seolah-olah mereka anaknya sendiri sejak ibu kandung mereka meninggal dunia semasa melahirkan. Dia mempunyai lebih banyak maruah di jari kelingkingnya daripada Yasmin di seluruh tubuhnya yang telah dibedah. Jangan minta maaf, Alia, kata Haziq, menggunakan nada asalnya, sebelum dia teringat peranan yang sedang dilakonkannya. Terima kasih kerana membela anak-anak. Tuan perlukan sesuatu. Saya betulkan bantal. Haziq mengangguk sedikit. Ujian itu baru sahaja bermula. Dia perlu tahu sama ada Alia benar-benar setia atau hanya bertindak kerana takut kehilangan pekerjaan. Tolonglah, tekak saya kering. Alia meletakkan anak-anak di atas permaidani, memberikan beberapa mainan yang dikeluarkannya dari apron untuk menenangkan mereka, dan berlari untuk menuangkan air dari jak kristal. Pergerakannya pantas dan cekap. Dia mendekatkan gelas dengan berhati-hati, memegang kepalanya seolah-olah ia diperbuat daripada kaca rapuh. Sentuhan tangannya, kasar akibat kerja keras, tetapi hangat dan lembut, sangat berbeza dengan cincin berlian sejuk yang telah dilemparkan Yasmin kepadanya beberapa menit sebelumnya. Haziq minum perlahan. Ketika minum, dia memerhatikan kasut Alia yang lusuh. Dia menghantar hampir semua wangnya kepada ibunya yang sakit di pedalaman Sabah. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta pendahuluan dan kini dia telah berhadapan dengan puan rumah demi dia. Alia, katanya sambil mengembalikan gelas. Jika Yasmin mengambil segala-galanya daripadaku, apa yang akan kau lakukan? Alia memandangnya terkejut dengan soalan itu. Tuan, wang datang dan pergi. Nenek saya selalu berkata kekayaan seorang lelaki bukan di dalam poketnya, tetapi pada siapa yang kekal di sisinya apabila poketnya kosong. Dia berhenti seketika, memandang anak kembar di atas permaidani. Saya tidak akan meninggalkan Tuan sendirian dan anak-anak, Lukman dan Haris. Saya tidak akan sesekali meninggalkan mereka, walaupun saya perlu menjual karipap di jalanan untuk memberi mereka makan. Haziq merasakan sesuatu tersekat di kerongkongnya. Itulah jawabannya. Itulah kebenaran yang dicari, tetapi takdir, kejam dan berubah-ubah, akan menguji janji itu dengan cara yang paling kejam. Pintu terbuka lagi. Kali ini Yasmin tidak datang sendirian. Dia memegang beg kulit hitam di tangannya dan senyuman yang tidak menjanjikan apa-apa kebaikan. Di belakangnya masuk Shahrom, rakan kongsi minor syarikat Haziq, seorang lelaki yang Haziq sentiasa anggap sebagai parasit yang menjilat, tetapi tidak berbahaya. Betapa silapnya dia. Shahrom memakai sut Itali yang kemas dan memegang sebotol Dom Perignon di satu tangan dan 2 gelas di tangan yang lain. Selamat malam, putri tidur. Seru Shahrom sambil ketawa ketika masuk dan mencium Yasmin dengan penuh gairah di bibir. Tepat di hadapan katil Haziq, bagaimana sayur paling mahal di bandar ini? Sama tidak berguna seperti biasa, jawab Yasmin. Membalas ciuman itu dengan khairah yang berlebihan, memastikan Haziq melihat. Tapi jangan risau, cintaku. Malam ini, sebaik sahaja notari tiba. Haziq membuka matanya perlahan-lahan, melihat rakan kongsinya mencium isterinya di bilik tidurnya sendiri, sambil merancang untuk merompaknya adalah penyeksaan psikologi yang direka dengan teliti. Shahrom, Haziq menggumam dengan suara serak. Kau adalah kawanku. Aku beri kau pekerjaan ketika tiada siapa. Shahrom ketawa terbahak-bahak dan mendekati katil, membongkok ke arah Haziq. Bau kolonya yang murah dan alkohol menusuk hidung jutawan itu. Perniagaan adalah perniagaan, Haziq. Kau sudah tamat. Lihatlah diri kau. Kau adalah beban mati. Aku sentiasa membenci kau. Sentiasa begitu sempurna, begitu bermoral. Ia membuatkan aku mual. Shahrom berpaling dan menuangkan segelas untuk Yasmin. Mereka bersulang, membuat gelas kristal berbunyi tepat di atas kepala Haziq. Untuk pemilik baru syarikat pembinaan Tonali, Yasmin bersulang. Dan untuk kebebasan, jawab Shahrom. Pada ketika itu Alia masuk dengan dulang, cadar bersih dan sup ayam untuk Haziq, seperti yang telah dijanjikannya. Apabila melihat Shahrom dan adegan bersulang itu, dia berhenti serta merta, terkejut. Apa yang berlaku di sini? Shahrom berpaling dan memandangnya dari atas ke bawah dengan riak jijik. Dan ini siapa? Pembantu rumah terkenal yang membela si cacat? Dia melangkah ke arahnya, menceroboh ruang pribadinya. Hei cantik, apabila yang ni mati atau dihantar ke rumah orang tua-tua, kau boleh tinggal. Kita perlukan seseorang untuk membersihkan parti. Alia berundur. Matanya memancarkan api kemarahan. Tuan, tolonglah hormat. Tuan Haziq sakit, bukan mati. Tolonglah keluar.
Dia perlukan rehat. Yasmin mendekat dengan pantas dan menampar dulang itu. Pinggan sup terbang dan pecah di lantai, memercikkan uniform Alia dan permaidani Parsi. Kau tak beri arahan di rumah aku, bodoh. Bersihkan ini sekarang dan bersedia, kerana apabila notari tiba, kau akan menjadi saksi. Aku nak kau lihat bagaimana bos kesayangan kau menandatangani hukuman mati sendiri dan meninggalkan kau di jalanan. Haziq melihat Alia melutut untuk mengutip serpihan seramik yang pecah. Tangannya menggigil, tetapi bukan kerana takut, tetapi kerana rasa tidak berdaya. Dia dapat melihat di matanya bahawa dia sedang mengira, memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Jangan buat apa-apa Alia, jangan bahayakan diri kau demi aku. Dan apa yang akan mereka lakukan dengan anak-anak? Tanya Alia dari lantai, tanpa mengangkat pandangannya, sambil mengutip serpihan. Shahrom dan Yasmin bertukar pandangan penuh komplot dan kejam. Oh, anak-anak tak guna itu, kata Shahrom sambil menghirup sampanyanya. Aku ada kenalan dekat sempadan, rumah anak yatim, secara tidak rasmi. Mereka bayar mahal untuk kanak-kanak yang sehat dan berambut perang. Kita singkirkan masalah ni dan dapat duit tambahan untuk bulan madu. Jantung Haziq berhenti seketika. Kemudian ia mula berdegup dengan kekuatan tukul pneumatik. Mereka akan menjual anak-anaknya. Ini bukan lagi sekadar wang. Mereka adalah raksasa. Kemarahan yang dirasakan begitu kuat sehingga jari-jarinya mencekam tapak tangannya sehingga berdarah di bawah selimut. Alia bangun dengan tergesa-gesa dengan serpihan seramik tajam masih di tangannya. Langkahi mayatku, jeritnya, melupakan sepenuhnya peranannya sebagai pembantu rumah. Kau tidak akan sentuh anak-anak ini. Mereka anak Tuan Haziq. Shahrom ketawa seolah-olah melihat anjing kecil menyalak serigala. Komelnya, kau fikir kau boleh hentikan kami? Dia memandang jamnya. Notari akan tiba dalam 10 menit. Selepas tanda tangan, kita akan uruskan kau dan budak-budak tu. Yasmin, panggil pengawal keselamatan untuk letak kereta di pintu. Malam ni kita bersihkan rumah. Haziq memejamkan mata. 10 menit. Dia ada 10 menit untuk bersedia. Dia perlukan notari itu hadir. Dia perlukan jenayah itu jelas. Dengan saksi undang-undang, untuk menghumban mereka ke penjara seumur hidup. Alia, Haziq memanggil dengan perlahan. Pergilah, bawa anak-anak ke bilik mereka, kunci pintu dari dalam. Tapi Tuan, Alia memandangnya dengan putus asa. Buat apa yang saya cakap? Dia mengarah, menekankan perkataan itu. Cuba menyampaikan mesej dengan pandangannya. Percayakan saya, Alia menahan pandangannya selama beberapa saat. Dia faham bahawa ada rancangan atau sekurang-kurangnya permintaan yang terdesak. Dia mengangguk, menelan air matanya, dan keluar dari bilik, hampir berlari. Yasmin ketawa. Haziq, sampai anjing peliharaan setiamu pun tahu bila dia kalah. Alia menuruni tangga dengan jantung berdebar-debar. Dia tidak terus ke bilik anak-anak. Dia tahu bahawa mengunci pintu tidak akan menghalang dua lelaki, seperti Shahrom dan pengawal keselamatan yang telah dibeli. Dia perlu melengahkan masa, dia perlu melakukan sesuatu. Dia pergi ke dapur, wilayahnya. Di sana, di antara periuk dan pisau, dia berasa sedikit lebih selamat. Tetapi tangannya tidak berhenti menggigil. Mereka akan menjual anak-anak. Frasa itu bergema di fikirannya seperti penggera kebakaran. Dia melihat blok pisau chef di atas meja granit. Adakah dia mampu? Tidak. Dia bukan seorang yang ganas. Tetapi untuk Lukman dan Haris, untuk anak-anak lelaki yang memanggilnya mama ketika tiada siapa yang mendengar, dia mampu berubah menjadi singa betina. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki yang berat di koridor. Itu Yasmin. Dia datang untuk mengambil ais lagi untuk sampanyenya, bersenandung lagu riang, sama sekali tidak menyedari kesakitan yang sedang disebabkannya. Alia mengesat air matanya dengan belakang tangannya dan berdiri di tengah dapur, menghalang jalan ke peti sejuk. Yasmin masuk dengan gelas kosong di tangan dan berhenti apabila melihat pembantu rumah itu berdiri di sana dengan pandangan terpaku dan menantang. Apa yang kau buat di situ berdiri macam orang-orangan sawah? Ke tepi. Aku perlukan ais. Tidak, kata Alia. Suaranya kedengaran pelik, garau, penuh dengan autoriti yang tidak pernah digunakannya. Yasmin berkelip terkejut. Maaf, apa yang kau kata? Saya kata tidak. Alia melangkah ke hadapan. Saya tidak akan beri ais. Saya tidak akan biarkan Puan terus meraihkan kemalangan Tuan Haziq. Puan seorang wanita yang jahat. Puan Yasmin. Tuhan melihat. Yasmin tertawa tidak percaya. Melemparkan gelas itu ke atas pulau dapur dengan bunyi kuat. Tuhan, kau bercakap dengan aku tentang Tuhan. Dia mendekat dengan berbahaya kepada Alia. Tuhan tidak wujud di sini, sayang. Di sini yang berkuasa adalah wang dan wang itu akan menjadi milikku. Jadi ke tepi dari hadapanku sebelum kau menyesal telah dilahirkan. Saya tidak akan pergi, dan saya tidak akan biarkan Tuan dan Puan membawa anak-anak.
Saya akan telepon polis sekarang juga. Alia menyeluk tangannya ke dalam apron untuk mengambil telepon bimbit lamanya. Itu adalah satu kesilapan. Yasmin, dengan refleks pantas yang didorong oleh adrenalin dan kejahatan, merampas telepon dari tangannya dengan satu tamparan dan melemparkannya dengan kuat ke dinding di seberang. Alat itu pecah berkecai. Tiada siapa yang akan telepon siapa-siapa, jerit Yasmin. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melayangkan tamparan nyaring dan kejam ke pipi Alia. Bunyi kulit bergesel dengan kulit bergema di dapur yang kosong seperti tembakan. Kepala Alia berpusing dengan hentakan itu, dan pipinya mula berdenyut serta-merta, menjadi merah. Alia memegang mukanya, menahan tangisan, tetapi tidak bergerak seinci pun dari posisinya. "Pukul saya, jika Puan mahu," kata Alia, memandang Yasmin dengan maruah yang tidak tergoyah. "Bunuh saya, jika Puan mahu, tetapi saya tidak akan membiarkan Puan mencederakan keluarga ini. Puan tidak tahu apa itu kasih sayang. Puan kosong di dalam." Yasmin mengangkat tangan untuk memukulnya lagi, buta dengan kemarahan karena dicabar oleh seseorang yang dia anggap rendah. Tetapi sebelum dia sempat memukul kali kedua, bunyi loceng pintu utama mengganggu keganasan itu. "Notari," kata Yasmin, menurunkan tangannya dan kembali tenang. "Kau terselamat kali ini, pembantu. Tapi jangan fikir ini akan berakhir begitu sahaja." Dia membetulkan rambutnya dan keluar dari dapur, menolak Alia dengan bahunya sambil lalu. "Naik ke atas sekarang juga," perintahnya tanpa menoleh ke belakang. "Kau akan jadi saksi, mahu atau tidak. Dan jika kau buka mulut untuk mengatakan apa-apa di luar skrip, anak kembar itu akan menanggung akibatnya." Alia bersendirian di dapur seketika, bernafas laju, pipi sakit, tetapi jiwanya lebih sakit. Dia memandang ke Sailing, seolah-olah dia boleh melihat melalui dinding Haziq terbaring di atas katil. Di atas, di bilik utama, Haziq telah mendengar segalanya. Dia telah mengaktifkan monitor bayi yang biasa digunakan Alia untuk mengawasi anak kembar dan yang secara tidak sengaja telah ditinggalkannya terbuka di dapur. Dia mendengar konfrontasi itu, mendengar tamparan itu, mendengar ancaman itu. Haziq sedang duduk di tepi katil. Kakinya, kuat dan berfungsi, teguh di atas lantai. Penumbuknya putih karena terlalu tegang. Dia memukulnya, dia berbisik kepada dirinya sendiri. "Memukulnya kerana membela aku." Itu sudah cukup. Rancangan asal adalah menunggu Yasmin menandatangani penipuan itu untuk mendapatkan bukti undang-undang yang muktamad. Tetapi perkara ini telah melampaui batas. Mereka telah menyentuh Alia. Mereka telah mengancam anak-anaknya. Pintu bilik terbuka. Shahrom masuk dahulu, diikuti oleh seorang lelaki pendek, botak dan berpeluh, membawa sebuah beg bimbit. Notari yang korup, Puan Rohana. Di belakang mereka masuk Yasmin tersenyum penuh kemenangan. Dan akhirnya, Alia, dengan pipi merah dan bengkak, berjalan seperti seorang yang dihukum mati. Haziq cepat-cepat kembali ke posisi orang cacat, bersandar dan menutupi kakinya. "Ini dia," umum Shahrom sambil menggosok tangannya. "Puan, teruskan. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Kami ada tempahan makan malam dan si cacat ini perlukan tidur yang cantik." Notari itu mendekati katil, mengeluarkan dokumen yang penuh dengan jargon undang-undang dan pen emas. Dia tidak pun memandang Haziq. "Tuan Tonali," kata notari itu dengan suara monoton. "Saya perlukan Tuan tanda tangan di sini, dan di sini. Ini adalah penyerahan hak dan harta sepenuhnya kepada istri Tuan, Yasmin binti Tonali. Disebabkan ketidakupayaan fizikal dan mental kekal Tuan, saya tidak dapat menggerakkan tangan saya dengan baik," kata Haziq, melengahkan masa beberapa saat terakhir. "Saya mahu semua orang berada di dalam bilik. Saya mahu melihat muka mereka. Jangan risau, sayangku," kata Yasmin, mendekat dengan kemanisan yang beracun. "Aku akan tolong kau." Dia memegang tangan Haziq, tangan yang telah membina pencakar langit dan memaksa pen di antara jari-jarinya. Kemudian, dia mula menekan tangannya ke atas kertas. Tanda tangan, Haziq, tanda tangan, dan semuanya akan berakhir. Alia menggumam di sudut bilik. "Jangan buat begitu, Tuan." "Diam," jerit Shahrom. Hujung pen menyentuh kertas. Haziq merasakan tekanan tangan Yasmin di atas tangannya, merasakan kehadiran Shahrom yang menjijikkan di sisi, merasakan ketakutan Alia, dan kemudian dia tersenyum. Ia adalah senyuman kecil, hampir tidak kelihatan, tetapi dingin. Senyuman yang bukan milik seorang lelaki yang kalah. "Kau betul, Yasmin," kata Haziq dengan suara aslinya, kuat dan dalam, meninggalkan nada serak orang sakit. "Semuanya berakhir di sini." Yasmin tergamam. Shahrom berkerut dahi. Notari itu berhenti bernafas. Tangan Haziq, yang sepatutnya atrofi, mengepal pergelangan tangan Yasmin dengan kekuatan yang menghancurkan. "Lepaskan saya. Sakit."
jerit Yasmin menarik tangannya dengan terdesak. Haziq membuka tangannya dengan kasar, melepaskannya seolah-olah kulitnya terbakar. Yasmin tersandung ke belakang, jatuh ke pangkuan Shahram, menggosok pergelangan tangannya, di mana tanda merah jari-jari suaminya sudah mula timbul. "Kau gila," jeritnya dengan mata terbeliak. "Mereka melihat ini? Dia hampir mematahkan tulang saya. Dia binatang. Dia berbahaya." Notari, Puan Rohana, mengelap peluh di dahinya dengan sapu tangan yang menggigil. "Puan Tonali, jika Tuan enggan menandatangani dan menunjukkan agresif, mungkin kita patut menunda ini. Undang-undang jelas tentang paksaan." Dengan undang-undang, Shahram memotong, bangun dan membetulkan kotnya. "Kita tidak memerlukan tanda tangan jika kita menyatakan dia adalah bahaya kepada dirinya sendiri dan orang lain." "Yasmin, panggil pengawal keselamatan. Kesabaran dah habis. Kalau dia tak tanda tangan dengan cara baik, kita akan buang dia dari sini macam sampah." "Pengawal keselamatan," jerit Yasmin melalui interkom di dinding. Semua naik ke bilik utama sekarang. Beberapa saat kemudian, 4 lelaki bertubuh sasa, berseragam masuk ke bilik. Di hadapan adalah ketua pengawal keselamatan, Razali, seorang lelaki yang Haziq anggap setia. "Tuan, apa yang berlaku?" tanya Razali, memandang bingung pada kejadian itu. Yasmin menuding ke arah Haziq. "Razali, buang lelaki ini dari rumah saya. Dia jadi ganas, menyerang saya dan bawa pembantu rumah dan anak-anak tu sekali ke jalanan." Razali berkelip tidak percaya, memandang Haziq. "Tapi Puan, itu Tuan Haziq. Itu rumahnya. Hujan lebat di luar. Itu bukan lagi rumahnya." Shahram menyampuk, mendekati Razali dan menyelipkan segumpal wang ke dalam poket bajunya. "Mulai esok, aku adalah pentadbir baru. Kalau kau nak kekalkan pekerjaan kau, buat apa yang aku suruh. Buang mereka sekarang atau kau pun akan ke jalanan." Razali teragak-agak. Dia memandang wang itu, memandang Haziq yang terlantar di katil. Tamak dan takut terpancar di matanya. Dia menundukkan pandangannya. "Maafkan saya, Tuan Haziq," Razali menggumam. "Saya ada keluarga untuk disara." Haziq mengangguk sedikit, dengan kekecewaan yang lebih berat daripada lumpuh yang dipalsukan. "Jangan risau, Razali. Buat apa yang kau perlu buat, tapi ingatlah saat ini baik-baik. Apa yang berlaku seterusnya adalah adegan kekejaman mutlak." Pengawal keselamatan mengelak daripada memandang mata bekas bos mereka, mengangkatnya dari katil dengan kasar. Haziq membiarkan badannya tidak bermaya tanpa melawan. Mereka mendudukkannya di atas kerusi roda lama yang berkarat yang dibawa dari stor. Alia berlari ke arahnya, cuba menutupinya dengan selimut. "Kasihanilah," jeritnya sambil Yasmin ketawa. "Selimut tu Kashmir, biarkan saja di situ," perintah Yasmin. "Jangan bawa apa-apa yang berharga." Alia, dengan air mata di mata, menanggalkan jaket bulu murahan sendiri dan meletakkannya di bahu Haziq. Kemudian, dia menggendong Haris dan memegang tangan Lukman. "Mari Tuan, saya di sini," bisiknya dengan suara yang serak. Perarakan itu menuruni tangga utama. Yasmin dan Shahram mengikuti dari balkoni dengan gelas di tangan, menikmati pertunjukan itu seperti maharaja. Rom menonton orang Kristian dilemparkan kepada singa. Apabila mereka tiba di pintu utama, Razali membukanya. Bunyi ribut masuk dengan kuat. Angin menderu dan hujan turun seperti tirai ais. Hujan lebat monsun yang turun secara tiba-tiba dan tanpa amaran. "Keluar!" jerit Yasmin dari atas. "Dan jangan dekati harta benda saya lagi, atau saya akan panggil polis atas pencerobohan." Razali menolak kerusi roda itu hingga ke hujung tanjakan akses dan meninggalkan mereka di sana di bawah hujan lebat. "Maafkan saya, bos," kata Razali sebelum berlari kembali ke dalam dan menutup pintu kayu oak yang berat itu. Bunyi hempasan pintu kedengaran seperti tembakan terakhir. Mereka bersendirian, kegelapan malam hanya diselang-seli oleh kilat. Haziq duduk di atas kerusi lama, merasakan air sejuk merendam pakaiannya dalam beberapa saat. Anak kembar itu mula menangis menjerit, ketakutan dengan guruh dan kesejukan. Tetapi kemudian dia merasakan beberapa tangan memeluknya. Ia bukan tangan kekalahan, ia adalah tangan Alia. Dia tidak lari untuk mencari perlindungan. Perkara pertama yang dilakukannya ialah memeluknya dan anak-anak mencipta perisai manusia menentang hujan dengan tubuhnya yang rapuh sendiri. "Jangan risau, Tuan Haziq," jeritnya untuk didengari di atas angin. "Saya tidak akan biarkan Tuan sakit. Mari." Ada perhentian bas di bawah bukit. Alia mengambil posisi di belakang kerusi roda. Kasutnya tergelincir di atas asfalt yang basah. Kerusi lama itu roda-rodanya terkunci. Tetapi dia menolak. Dia menolak dengan kekuatan yang lahir dari kasih sayang murni. Bukan untuk jutawan itu, tetapi untuk manusia itu. Otot-ototnya tegang. Kakinya berdarah di dalam kasut murahan.
tetapi dia tidak berhenti. Haziq, dengan kepala menunduk untuk melindungi diri daripada air, merasakan emosi yang tidak pernah dialaminya dengan semua jutaan hartanya. Dia sedang diselamatkan, benar-benar diselamatkan. Mereka tiba di struktur konkrit kecil perhentian bas. Ia kotor dan mempunyai grafiti, tetapi bumbungnya melindungi mereka daripada hujan langsung. Alia membrek kerusi itu dan berlari untuk mendudukkan anak-anak di bangku konkrit, mengeluarkan beberapa coklat kecil dari poketnya yang telah disimpannya. "Lihat, sayang-sayangku, ini adalah pengembaraan," katanya kepada anak kembar itu, mengelap muka mereka dengan tangan yang sejuk. "Makan ini, semuanya baik-baik saja. Ayah ada di sini, saya ada di sini." Kemudian dia berpaling ke arah Haziq, melutut di atas tanah kotor di hadapannya, memegang tangan-tangannya yang sejuk di antara tangannya untuk memberi kehangatan. "Tuan," katanya, memandangnya dengan maskara yang luntur oleh hujan, tetapi dengan pandangan tajam seperti keluli. "Saya perlu beritahu Tuan sesuatu yang sepatutnya saya katakan lebih awal." Haziq memandangnya. Saat kebenaran telah tiba, tetapi bukan dia yang akan bercakap dahulu. Bunyi hujan memukul bumbung zinc perhentian bas itu, mewujudkan gelembung penebat bunyi. Dunia kemewahan, pengkhianatan dan pembohongan telah ditinggalkan di belakang, di atas bukit, di dalam rumah agam yang terang. Di bawah sini, dalam kegelapan dan kesejukan, hanya ada kebenaran. "Tuan," kata Alia, menarik nafas panjang, "saya tahu Tuan tidak lumpuh." Dunia Haziq berhenti seketika. Guruh yang bergemuruh di kejauhan kedengaran tidak penting berbanding pengakuan itu. "Apa?" dia bertanya, benar-benar terkejut. Dia telah menipu dokter terbaik dengan rasuah. Dia telah menipu isterinya, rakan kongsinya. Bagaimana dia boleh tahu? "Saya tahu sejak 3 hari lalu," sambung Alia bercakap pantas, seolah-olah perlu mengeluarkan rahasia dari dadanya. "Pada malam Tuan pulang dari hospital, saya masuk bilik untuk membersihkan apabila saya fikir Tuan sedang tidur. Saya nampak Tuan menggerakkan kaki, saya nampak Tuan meregangkan badan. Pada mulanya saya terkejut. Saya fikir itu keajaiban, tetapi kemudian saya nampak Tuan melihat gambar Puan Yasmin dengan ekspresi sedih dan penuh perhitungan." Alia menggenggam tangannya dengan lebih erat. "Saya faham Tuan sedang menguji Puan Yasmin, bahwa Tuan sedang mencari sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan wang. Kebenaran, sebab itu saya tidak berkata apa-apa. Sebab itu saya berpura-pura percaya apabila dia menghina Tuan. Sebab itu saya membuang ubat-ubatan palsu yang Tuan ludahkan ke dalam sapu tangan apabila Tuan fikir tiada siapa yang melihat. Saya membuangnya supaya dia tidak menemuinya." Haziq diam, dia merasakan tekanan di dadanya. Tetapi kali ini ia adalah rasa syukur yang murni. Selama ini dia fikir dia bersendirian di parit, memerhatikan musuh, tetapi dia tidak. Dia mempunyai sekutu dalam bayang-bayang. Seorang malaikat pelindung bersarung tangan kuning. "Mengapa?" tanya Haziq dengan suara serak kerana emosi. "Mengapa kau tidak melaporkanku? Yasmin akan membayar kau kekayaan untuk maklumat itu. Kau boleh pergi bantu ibu kau." Alia menggelengkan kepala. Senyuman sedih, tetapi bermaruah, muncul di bibirnya. "Wang pengkhianatan adalah rezeki haram, Tuan." Ia cepat habis dan meninggalkan jiwa kotor. Dia berhenti seketika, memandang bangku konkrit di mana anak kembar itu makan coklat kecil mereka, tidak menyedari drama orang dewasa. Dan ini untuk mereka, untuk anak-anak. Alia menyeluk tangannya ke dalam pakaiannya, mengeluarkan sampul plastik kedap udara yang telah disimpannya dekat dengan kulitnya untuk melindunginya daripada hujan. Sebulan sebelum kemalangan Tuan, Puan Yasmin bercakap di telepon. Dia mabuk dan menjatuhkan ini. Alia menyerahkan sampul surat itu kepadanya. Ini adalah keputusan ujian DNA yang dia lakukan secara senyap-senyap. Haziq mengambil sampul surat itu dengan tangan yang tidak lagi berpura-pura lemah. Dia membukanya di bawah cahaya samar tiang lampu jalan. Ia adalah dokumen rasmi dari makmal genetik, keputusan paternity, dikecualikan. Ibu Yasmin Tonali bapa, tidak diketahui. Haziq berkerut dahi keliru. "Saya tidak faham, Alia. Lukman dan Haris adalah anak kandung saya. Isteri pertama saya meninggal semasa melahirkan. Tetapi saya tahu mereka anak saya." "Teruskan membaca, Tuan," kata Alia perlahan. Haziq membalik halaman. Ada dokumen lain, ujian maternity. Keputusan maternity dikecualikan. Haziq mengangkat pandangannya terkejut. "Surat-surat ini bukan untuk Lukman dan Haris, Tuan," jelas Alia. "Ini adalah untuk kehamilan yang Puan Yasmin alami 2 tahun lalu, tepat ketika anak kembar itu dilahirkan. Dia memberitahu Tuan dia kehilangan bayi itu, tetapi dia tidak kehilangan." Alia menarik nafas dalam-dalam. "Bayi itu dilahirkan, cuma bukan anak Tuan, itu anak Shahrom. Dia memberikan bayi itu untuk anak angkat secara haram supaya Tuan tidak pernah tahu,
tentang perselingkuhan itu. Haziq berasa mual. Yasmin bukan sahaja bercita-cita tinggi, dia adalah raksasa. Dia telah meninggalkan anaknya sendiri untuk mengekalkan status istri jutawan. Saya simpan ini karena saya tahu suatu hari nanti dia akan coba mencederakan tuan atau anak-anak, kata Alia. Dia membenci Lukman dan Haris karena mereka mengingatkannya bahwa dia adalah seorang ibu, tetapi seorang ibu yang membuang anaknya. Mereka adalah bukti hidup kegagalan moralnya. Tuan, dia tidak pernah mencintai Tuan. Tidak pernah. Haziq menyimpan kertas-kertas itu di dalam poket dalam kotnya, memandang wanita di hadapannya. Seorang wanita yang tidak mempunyai apa-apa, tetapi yang baru sahaja memberinya senjata paling ampuh di dunia, kebenaran. Haziq condong ke hadapan. Buat pertama kalinya dalam beberapa bulan, matanya bersinar dengan api harimau tonali, lelaki yang menguasai perniagaan. Tetapi kali ini api itu bercampur dengan kelembutan yang tidak terhingga. Alia, katanya, mengangkat tangan untuk menyentuh pipinya yang merah dan bengkak. Bangun, dia mematuhi. Keliru. Haziq menanggalkan selimut dari kakinya, meletakkan kakinya di lantai, memegang tepi kerusi roda dan, dengan gerakan yang lancar dan kuat, dia berdiri tegak. Ketinggiannya yang mengagumkan seolah-olah memenuhi perhentian bas kecil itu. Alia menekuk mulutnya dengan tangan. Walaupun dia sudah tahu dia boleh berbuat demikian, melihatnya berdiri, kuat, mengagumkan, adalah berbeza. Permainan dah berakhir, kata Haziq. Aku dah dapat apa yang aku perlukan. Aku tahu siapa musuhku, dan yang paling penting, dia memandangnya dengan keamatan yang tidak meninggalkan keraguan. Aku tahu siapa teman hidupku. Haziq menanggalkan kotnya yang kering di bahagian dalam dan meletakkannya di bahu Alia. Tuan, apa yang Tuan akan lakukan? Tanyanya menggigil. Kita akan pulang, katanya memandang ke atas bukit, di mana rumah Agam itu berdiri seperti istana gelap. Dan aku akan membersihkan rumahku. Tetapi sebelum mereka sempat melangkah, lampu hadapan membelah kegelapan. Sebuah kereta sport hitam menuruni bukit dengan laju dan membrek, mengeram di hadapan perhentian bas. Cermin tingkap diturunkan. Itu Shahrom. Dan di sebelahnya, Yasmin dengan senyuman gila. Lihatlah, jerit Yasmin, tanpa melihat Haziq berdiri, kerana dia telah duduk dengan cepat apabila melihat lampu. Sungguh menyedihkan, mereka kelihatan seperti tikus lemas. Shahrom ketawa. Kami datang kerana notari berkata, setelah berfikir semula, dia memerlukan kap jari, walaupun di hadapan saksi luar, untuk mengesahkan tindakan ketidakupayaan kecemasan itu. Kemudian, Shahrom mengeluarkan pistol dari kotak sarung tangan. Sama ada kau beri kap jari dengan cara baik, atau aku tembak pembantu rumah ni di sini, dan kita kata itu rompakan. Tiada siapa yang akan menyiasat kematian orang miskin. Yasmin turun dari kereta dengan dokumen di tangan, melindungi dirinya dari hujan dengan payung berjenama. Peluang terakhir, Haziq, tanda tangan atau dia mati. Alia berdiri di antara senjata itu dan Shahrom membuka lengannya seperti salib. Tidak, jeritnya. Mereka tidak boleh disentuh. Haziq duduk di atas kerusi, merasakan darahnya mendidih. Ini bukan lagi permainan catur. Sekarang ini adalah perang. Dan mereka baru sahaja melakukan kesilapan maut dengan mengancam satu-satunya perkara yang penting baginya. Hujan turun dengan kekuatan 1000 cambuk di atas bumbung zinc perhentian bas itu. Tepi, bodoh, jerit Shahrom dengan mata merah dan mabuk. Aku tiada kesabaran untuk bermain pahlawan. Kalau kau tak bergerak dalam 3 saat, aku bersumpah akan buat lubang di kepala kau. Haziq duduk di atas kerusi roda, merasakan nalurinya menajamkan setiap otot badannya. Dia mengira jarak 2 meter. Jika dia melompat sekarang, Shahrom mungkin menembak secara refleks. Peluru itu mungkin mengenai Alia atau lebih teruk lagi, salah seorang anak kembar yang menangis ketakutan di bangku simen di belakangnya. Dia perlu menunggu kesilapan. Jangan buat begitu, Alia. Dengan suara tercekik dalam tangisan, tetapi tanpa bergerak seinci pun. Lengannya terus terhulur, membentuk salib manusia di antara senjata dan Shahrom. Dia akan tanda tangan, tapi turunkan senjata itu. Tolonglah. Ada anak-anak di sini. Yasmin, terlindung di bawah payungnya, mendekati Haziq, mengambil kesempatan Alia lumpuh oleh senjata Shahrom. Dengarlah pembantu rumahmu, sayangku. Bisik Yasmin ke telinga Haziq, menggenggam tangan kirinya dengan ganas. Dia lebih pintar darimu. Sekarang berikan jari itu. Yasmin mengeluarkan pengecap dakwat dari poket kotnya. Hujan mengancam untuk merosakkan segalanya. Jadi dia membongkok ke atas Haziq, menutupi kertas itu dengan badannya sendiri. Shahrom, pegang senjata itu kuat-kuat. Haziq membiarkan tangannya tidak bergerak, lembik. Dia perlu mereka percaya. Dia perlu mereka percaya dia telah dikalahkan. Yasmin menekan ibu jari Haziq pada dakwat hitam dan kemudian dengan kekuatan kasar
mencapnya pada dokumen yang disokong pada folder keras. Selesai, jerit Yasmin penuh kemenangan, mengangkat kertas itu untuk memeriksa cetakan di bawah cahaya samar tiang lampu. Sempurna, semuanya milikku. Milik kita, Shahrom. Tetapi pada saat gangguan itu, ketika Yasmin meraihkan kemenangan dan Shahrom menurunkan senjatanya beberapa sentimeter untuk melihat kertas itu, Alia melihat peluangnya. Dia bukan seorang pejuang, dia tidak tahu seni mempertahankan diri, tetapi dia adalah seorang ibu dalam segala hal kecuali darah, dan seorang ibu akan mempertahankan. Alia cepat-cepat membongkok, mengambil segenggam kerikil dan lumpur dari tanah, dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke muka Shahrom. Sialan, raung Shahrom, melepaskan senjata itu seketika untuk menutup matanya, buta oleh tanah dan kesakitan. Pistol itu jatuh ke atas asfalt basah, meluncur ke arah jalan. Senjata itu, ambil senjata itu, Yasmin. Jerit Shahrom, tersandung buta. Yasmin bertindak atas naluri kelangsungan hidup semata-mata, melepaskan dokumen itu, yang terbang, dibawa oleh angin dan hujan ke dalam kegelapan, dan meluru ke arah pistol. Tetapi Alia lebih pantas, atau sekurang-kurangnya mencuba. Dia melompat ke atas asfalt, meleset lututnya, coba mencapai logam sejuk itu sebelum istri jutawan itu. Jari-jarinya menyentuh pemegang. Tidak, jerit Yasmin. Marah kerana kehilangan dokumen itu, Yasmin melayangkan tendangan kejam ke rusuk Alia. Bunyi hentakan tumpul itu membuat Haziq memejamkan mata seketika, merasakan kesakitannya seperti kesakitannya sendiri. Alia mengerang tajam dan berguling di atas tanah, kehabisan nafas, tidak dapat mencapai senjata itu. Yasmin mengambil pistol itu, berdiri menggigil, basah kuyup, dengan makeup yang luntur, menyerupai badut jahat. Tangannya menggigil kerana adrenalin dan kesejukan, yang menjadikannya lebih berbahaya. Arg, jerit Yasmin, menunjuk secara rawak antara Alia dan Haziq. Kau merosakkan aku. Aku kehilangan kertas itu. Sekarang aku kena bunuh kau semua. Dan kata itu rompakan yang tidak menjadi. Shahrom mengelap matanya dengan lengan baju, mendapatkan semula penglihatannya yang kabur, dan berlari mendekati Yasmin. Berikan padaku. Dia merampas pistol itu darinya. Kau tak ada keberanian, aku akan buat. Shahrom berjalan ke arah Haziq. Laras pistol itu berkilat di bawah cahaya. Jaraknya 1 meter, jarak yang sempurna. Tetapi Shahrom tidak menunjuk ke arah Haziq, dia menunjuk ke arah bangku simen, ke arah anak kembar. Jika ayah menderita, dia akan tanda tangan lebih cepat, kata Shahrom dengan senyuman sadis. Kita lihat apa yang berlaku jika aku tembak salah seorang budak berambut perang nih. Tangisan Lukman dan Haris telah bertukar menjadi jeritan yang menyayat hati, rintihan kanak-kanak yang menembusi ribut. Melihat lelaki jahat itu mengacukan benda hitam itu ke arah mereka, anak-anak itu berpelukan, menggigil ketakutan semata-mata. Alia di atas tanah cuba bangun. Dia memegang bahagian yang ditendang Yasmin, berdenyut kesakitan. Tidak, jangan tembak mereka, bunuh saya, jeritnya. Merangkak melalui lumpur ke arah but Shahrom, memegang pergelangan kakinya dalam usaha terakhir yang terdesak untuk menghalangnya. Mereka masih bayi, tolonglah, kasihanilah. Shahrom memandangnya dengan jijik dan menggoyangkannya dengan tendangan kering di bahu, menyebabkan dia jatuh terlentang lagi. Pergi mampus, sampah. Shahrom mengangkat kembali senjata itu, menunjuk terus ke kepala Lukman. Haziq, aku akan kira sampai 3. Kalau kau tak janji akan serahkan segala-galanya kepada kami esok, aku akan tembak. 1. Dunia Haziq melambat. Dia dapat melihat titisan hujan jatuh dalam gerakan perlahan. Dia dapat melihat keganasan di mata anak-anaknya. Dia dapat melihat keputusasaan dan kasih sayang tanpa syarat di wajah Alia, terbaring di lumpur, bersedia mati untuk anak-anak yang bukan miliknya. Dan dia dapat melihat keangkuhan bodoh Shahrom dan Yasmin. Mereka percaya, mereka mengawal kerana mereka mempunyai senjata, tetapi mereka melupakan sesuatu yang asas. Senjata hanya berbahaya jika yang memegangnya lebih pantas daripada kemarahan seorang ayah. 2, kata Shahrom, menekan picu. Lepaskan anakku, Shahrom. Suara itu tidak kedengaran seperti suara orang sakit. Tiada dehaman, kelemahan, atau getaran. Ia adalah arahan. Perintah yang dalam, bergema, penuh dengan otoriti yang begitu kuat, sehingga ia seolah-olah memotong hujan itu sendiri. Shahrom berhenti. Nada suara itu begitu tidak dijangka, begitu tidak selari dengan imei si cacat, sehingga otaknya mengambil masa seketika untuk memprosesnya. Dia menurunkan senjata beberapa sentimeter, keliru, dan memandang Haziq. Dan kemudian, Yasmin melihat bagaimana otot-otot kaki Haziq mengembang di bawah kain seluar yang basah,
Dia mengenali suara itu. Itu adalah suara yang Haziq gunakan dalam mesyuarat lembaga pengarah sebelum memusnahkan syarikat saingan. Itu adalah suara harimau itu. Haziq mengangkat kepalanya perlahan-lahan. Air mengalir di wajahnya, membasuh wajah kelemahan, mendedahkan mata yang membara dengan api maut. Dan jika kau berani acukan senjata itu kepada anak-anakku lagi, aku akan cabut lengan kau, dan aku akan pukul kau dengannya sehingga kau berhenti bernafas. Kesunyian yang berlaku selepas itu begitu pekat. Hanya bunyi angin kedengaran. Shahram tertawa gugup, cuba mengawal semula. Oh, takutnya. Si sayur ni dah belajar menyalak. Kau nak pukul aku dengan apa? Dengan kaki mati kau. Shahram mengangkat kembali senjata itu, menunjuk kini ke arah muka Haziq. Diam dan mati dengan bermaruah. Si malang. Haziq, bisik Yasmin, berundur selangkah. Dia telah melihat sesuatu. Selamat tinggal, Haziq, kata Shahram. Tetapi sebelum dia sempat menembak, perkara yang mustahil berlaku. Haziq tidak cuba berguling dengan kerusi. Haziq tidak menutupi diri. Haziq melompat bangun. Ia adalah gerakan yang begitu pantas, begitu kuat dan begitu ganas, sehingga kelihatan seperti kesan khas. Kerusi roda itu melayang ke belakang akibat daya dorongan. Haziq berdiri tegak dalam sekelip mata, memendekkan jarak 1 meter yang memisahkan dirinya dari Shahram seperti kilat. Apa? Adalah satu-satunya perkara yang Shahram sempat jerit. Tangan kanan Haziq menggenggam laras pistol, mengalihkannya ke atas, tepat ketika ia melepaskan tembakan. Bang! Tembakan itu memecahkan tiang lampu jalan, menjerumuskan tempat kejadian ke dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh kilat. Tetapi tindakan itu tidak berhenti. Dengan tangan kiri, Haziq mencengkam kerongkong Shahram. Hentakan itu sangat kuat. Haziq mengangkat Shahram dari tanah, seorang lelaki 80 kg, seolah-olah dia adalah patung kain dengan kakinya bergoyang di udara sambil dia tercekik. Yasmin menjerit jeritan ketakutan murni apabila melihat si lumpuh itu berubah menjadi titan kemarahan. Alia dari tanah menutup mulutnya dengan tangan sambil menangis, tetapi kali ini kerana lega. Haziq menekan kerongkong Shahram, memandangnya tepat di mata, sementara lelaki itu meronta sia-sia dan melepaskan senjata yang jatuh di atas asfal dengan bunyi logam. Aku dah cakap, Haziq menggeram, mendekatkan mukanya ke muka Shahram, jangan sentuh keluargaku. Dengan gerakan kering, Haziq melemparkan Shahram ke arah struktur konkrit perhentian bas. Pukulan itu kering dan kuat. Shahram jatuh ke tanah mengerang, tidak dapat bangun, sepenuhnya tidak berdaya kerana kesakitan dan kejutan. Haziq berdiri di sana di bawah ribut, tinggi, perkasa, tidak bertolak ansur. Dia berpaling perlahan ke arah Yasmin. Dia kaku, menggigil tidak terkawal, dengan air mengalir di gaun berjenama yang rosak. Dia memandang kaki Haziq, seolah-olah melihat hantu. Kau berjalan. Yasmin tergagap, berundur sehingga dia terlanggar kereta sport itu. Kau menipu saya. Haziq melangkah ke arahnya, 1 langkah tegas, yakin berat. Kemudian 1 lagi. Aku menipu, kata Haziq dengan ketenangan yang menakutkan. Kau mengkhianatiku. Kau menjual anakmu sendiri. Kau cuba merompak aku. Dia menunjuk ke arah Alia, dan kau memukul satu-satunya wanita yang berharga di bandar ini. Haziq tiba di Yasmin, yang jatuh melutut, teresak-esak, bukan kerana penyesalan, tetapi kerana ketakutan mengetahui bahawa kehidupan mewahnya telah berakhir pada saat itu. Haziq, cintaku, tunggu, saya boleh jelaskan. Shahram memaksa saya cintakan awak. Yasmin mula merayu ke arahnya. Haziq memandangnya dari atas dengan ketidakpedulian seorang yang melihat serangga, tetapi sebelum menjawab dia berpaling. Keutamaannya bukan balas dendam, tetapi Alia. Dia berjalan ke arah Alia, melutut di lumpur, tidak mempedulikan sutnya, dan membantunya duduk. Kau baik-baik saja? Dia bertanya. Suaranya kembali lembut, manusiawi. Alia mengangguk sambil menangis, menyentuh lengannya untuk memastikan itu nyata. Tuan berjalan, Tuan menyelamatkan kami. Tidak, Alia, kata Haziq, mengelap air matanya dengan ibu jarinya. Kau menyelamatkan kami. Sekarang biar aku selesaikan ini. Haziq berdiri semula dan mengeluarkan telepon bimbit dari poketnya. Secara ajaib kering, dia mendial nombor. Ketua Polis, saya Haziq Tonali. Ya, kabar angin tentang lumpuh saya telah dibesar-besarkan. Saya perlukan kereta peronda di lokasi saya. Saya ada 2 penyerang ditahan atas cubaan membunuh, penipuan dan serangan ke atas kanak-kanak. Dan panggil ambulans. Dia memutuskan panggilan dan memandang Yasmin dan Shahram yang mengerang di tanah. Mulakan berdoa, kata Haziq, kerana penjara akan menjadi syurga berbanding apa yang peguam saya akan lakukan kepada kalian. Siren menderu di kejauhan, mendekat seperti sekawan serigala lapar dalam ribut. Bagi Yasmin dan Shahram, ia adalah pengumuman pengakhiran. Bagi Alia,
ia kedengaran seperti korus syurgawi. Mereka semua masuk ke ambulans. Haziq, Alia dan anak kembar itu menuju ke hospital pantai. Ketika kendaraan itu bergerak menjauh dari hujan dan kegelapan, Haziq memandang Alia. Dia pucat, cedera, tetapi tersenyum melihat anak-anak selamat. Alia, kata Haziq, sambil dokter membalut dadanya. Rehatlah sekarang. Esok, apabila kita keluar dari sini, awak akan pulang ke rumah dan akan masuk melalui pintu depan, bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai puan rumah. Alia memandangnya keliru dan terharu. Tuan, saya tidak mau menjadi puan rumah apa-apa. Saya cuma mahu tuan dan anak-anak baik-baik saja. Sebab itulah, jawabnya. Kerana awak satu-satunya yang tidak mahu apa-apa. Awaklah yang berhak mendapat segalanya. Keesokan paginya, matahari terbit dengan cahaya yang berseri-seri. Seolah-olah ribut malam sebelumnya telah membersihkan kejahatan dari bandar. Tetapi di dalam rumah agam di Damansara Heights, suasana muram. Razali, ketua pengawal keselamatan, berjalan gelisah di lobi marmar. Dia telah cuba menghubungi Yasmin dan Shahrom sepanjang malam. Tetapi tiada siapa yang menjawab. Kabar angin mengatakan polis telah berada di jalan raya. Tetapi tiada pengesahan. Mereka pasti pergi meraikan dan mematikan telepon bimbit mereka. Kata salah seorang pengawal keselamatan muda coba menenangkan diri. Bos, bekas bos, si cacat itu pasti mati kesejukan atau berada di beberapa pusat perlindungan. Kami sudah melakukan apa yang diminta. Mereka akan beri kami bonus, dan itu sahaja. Pada ketika itu, pagar besi besar di pintu masuk utama terbuka perlahan. Bukan kereta sport Shahrom yang masuk. Sebuah limusin kalis peluru hitam masuk, diikuti oleh 2 kereta peronda polis. Razali berasa sesuatu tersekat di perutnya. Kereta itu berhenti di hadapan tangga. Pemandu berlari untuk membuka pintu belakang. Mula-mula turun anak-anak berlari dan ketawa dengan pakaian baru dan mainan di tangan. Kemudian turun Alia. Dia tidak lagi memakai uniform pembantu rumah. Dia memakai gaun krim ringkas yang cantik yang telah dipesan Haziq ke hospital. Walaupun dia berjalan dengan sedikit kesukaran akibat balutan di rusuknya, dia memegang kepalanya tegak. Dan akhirnya turun dia. Razali merasakan kakinya goyah. Haziq Tonali turun dari kereta berjalan tanpa kerusi roda, tanpa tongkat, dengan sut kelabu yang kemas, dibuat khas dan cermin mata hitam yang menyembunyikan matanya, tetapi tidak ekspresi tekadnya. Haziq menaiki tangga dengan langkah tegas. Pengawal keselamatan, yang sama yang telah menggendongnya seperti karung kentang malam sebelumnya, berundur secara naluri, menundukkan kepala. Selamat pagi, Razali, kata Haziq ketika tiba di pintu. Menanggalkan cermin matanya. Matanya seperti 2 glasier. Tuan Tonali, Razali tergagap, pucat seperti kertas. Ini keajaiban. Tuan berjalan. Kami sangat risau. Puan Yasmin berkata bahwa, jaga kata-katamu, Razali. Haziq masuk ke lobi seperti raja yang menuntut semula tahtanya. Saya tahu apa yang Anda semua lakukan dan saya tahu berapa harganya. Rm30.000. Itulah harga kesetiaan Anda. Selepas 10 tahun berkhidmat, Haziq berjalan ke tengah ruang tamu, di mana seluruh kaki tangan rumah telah berkumpul. Tukang masak, tukang kebun, pembantu rumah. Semuanya memandang Alia dengan terkejut yang berdiri di sisi bos, seperti seorang yang setara, bukan seperti bawahan. Saya mau semua orang mendengar dengan jelas. Umum Haziq, suaranya bergema di dinding yang tinggi. Puan Yasmin dan Ensik Shahrom Castillo kini berada dalam tahanan reman, dituduh melakukan pelbagai jenayah berat. Mereka tidak lagi dialu-alukan di rumah ini, mahupun di mana-mana syarikat saya. Jika mana-mana antara Anda mempunyai hubungan dengan mereka, Anda akan dianggap bersubahat. Satu bisikan kejutan melintasi bilik. Bagi Anda, Razali, Haziq menuding ke arah bekas ketua keselamatan dan 3 pengawal. Anda ada 5 menit untuk mengutip barang pribadi Anda dan keluar dari harta benda saya. Razali melutut, menangis. Tuan, tolonglah, saya ada anak-anak. Mereka memaksa saya. Mereka kata Tuan gila. Kau ada pilihan, kata Haziq tanpa belas kasihan. Kau boleh membela aku. Kau boleh memanggil polis. Kau boleh melakukan perkara yang betul, tetapi kau memilih uang mudah. Haziq mendekati Razali dan merendahkan suaranya menjadi bisikan berbahaya. Kau membiarkan anak-anakku dibuang ke dalam hujan pada waktu subuh. Itu aku tidak maafkan. Keluar. Polis yang telah masuk mengiringi pengawal keluar dari rumah agam itu. Kesunyian kembali memerintah. Haziq berpaling kepada kaki tangan yang lain, yang menggigil ketakutan, menunggu untuk dipecat juga. Selebihnya Anda, kata Haziq, memandang tukang masak yang biasa mengejek Alia dan pembantu rumah yang membuatnya bekerja 2 kali ganda. Saya tahu ramai di sini melayan Alia dengan buruk. Saya tahu Anda mentertawakannya. Saya tahu Anda memanggilnya nama-nama yang tidak baik apabila saya tiada.
Para wanita menundukkan kepala malu. Alia, kata Haziq, berpaling kepadanya. Kau ada kata terakhir, mereka kejam terhadapmu. Jika kau mau mereka pergi, mereka semua akan pergi sekarang juga, dan aku akan mengupah pasukan baru. Kau yang putuskan. Semua mata beralih kepada Alia. Dia memegang kuasa balas dendam. Dia boleh membalas setiap penghinaan. Setiap penghinaan. Alia memandang tukang masak, wanita yang lebih tua yang memerlukan pekerjaan. Dia memandang pembantu rumah muda yang hanya mengikut arus Yasmin karena takut. Tuan Haziq, kata Alia dengan suara lembut, ketakutan membuat orang melakukan perkara yang tidak baik. Mereka takut kepada Puan Yasmin. Mereka bukan orang jahat, mereka rapuh. Jika mereka berjanji untuk melayan semua orang dengan hormat mulai sekarang, saya rasa mereka berhak mendapat peluang kedua. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Haziq tersenyum. Itulah jawaban yang dia harapkan. Namun kebesaran budi pekertinya mengejutkannya. Anda semua dengar, Puan, kata Haziq. Puan, tanya salah seorang pembantu rumah keliru. Ya, sahut Haziq, memegang tangan Alia di hadapan semua orang. Mulai hari ini, Alia bukan pembantu rumah. Dia adalah pentadbir besar rumah ini dan penjaga sah anak-anak saya. Dan sesiapa yang tidak menghormatinya, tidak menghormati saya. Faham? Ya, Tuan. Ya, Puan Alia, jawab semua serentak. Bagus, sekarang semua pergi bekerja. Saya mahu rumah ini bersih daripada sebarang kesan Yasmin sebelum tengah hari. Bakar pakaiannya, derma kasutnya, saya tidak peduli. Saya tidak mau melihat sebarang gambar. Haziq membawa Alia dan anak-anak ke ruang tamu utama. Mereka duduk di sofa besar. Haziq menghidupkan skrin gergasi di dinding. Ada lagi yang perlu kau lihat, Alia. Semasa kita di hospital, pasukan keselamatan digital saya menemui ini dari kamera tersembunyi di pejabat Shahrom. Di skrin muncul video yang berbintik-bintik. Kelihatan Yasmin dan Shahrom bersulang beberapa minggu lalu. Apabila si bodoh itu tanda tangan, kita hantar dia ke rumah orang tua-tua dan jual anak kembar itu, kata Yasmin dari skrin. Saya sudah bercakap dengan pembeli dekat sempadan. Mereka bayar Rp50.000 untuk setiap satu. Mereka berambut perang, harganya tinggi. Alia menekuk mulutnya, terkejut. Ya Allah, itu benar. Semuanya benar. Ya, kata Haziq sambil mematikan skrin. Tetapi ada lagi yang kau tidak tahu. Sesuatu yang aku temui pagi ini semasa menyemak fail Yasmin ketika kau tidur. Haziq mengeluarkan sebuah fail. Alia, kau memberitahu saya bahwa kau menjaga anak kembar itu kerana kau mencintai mereka. Tetapi kau tidak pernah memberitahu saya mengapa kau datang bekerja di rumah ini 2 tahun lalu, sejurus selepas kehilangan anak perempuanmu sendiri. Alia kaku, wajahnya pucat. Tuan, ini pribadi. Anak perempuan kecil saya meninggal dunia semasa dilahirkan. Saya datang ke sini untuk melupakan, untuk memberikan kasih sayang saya kepada anak-anak lain. Kau pasti dia meninggal, tanya Haziq dengan keamatan yang pelik. Mereka memberitahu saya dia lahir mati. Mereka tidak membenarkan saya melihatnya. Mereka kata lebih baik begitu. Alia mula menangis teringat trauma itu. Haziq membuka file itu. Yasmin menggunakan klinik bawah tanah yang sama untuk urusannya seperti maternity community di mana kau bersalin. Rekod-rekod itu bersilang, Alia. Yasmin tidak mempunyai bayi yang diberikan untuk anak angkat. Yasmin tidak pernah hamil 2 tahun lalu. Dia memalsukan kehamilan dengan pad untuk memerangkapku. Saya tidak faham, bisik Alia. Tetapi dia memerlukan seorang bayi untuk ditunjukkan kepadaku apabila tiba masanya. Jadi dia membayar doktor di maternity kau untuk memberitahu kau bahwa anak perempuanmu telah meninggal dunia. Kesunyian di dalam bilik begitu pekat sehingga boleh dipotong dengan pisau. Alia bangun menggigil dengan kuat. Apa yang Tuan katakan? Yasmin mencuri anak perempuanmu, membawanya ke sini, memperkenalkannya sebagai anaknya selama beberapa minggu. Tetapi anak perempuan itu tidak menyerupai Yasmin. Dia berambut gelap sepertimu. Yasmin takut saya akan curiga, jadi dia menyingkirkannya, menghantarnya ke sebuah rumah anak yatim di pedalaman. Haziq mengeluarkan sekeping gambar dari file. Gambar terkini seorang budak perempuan berusia 2 tahun di sebuah rumah anak yatim. Dia mempunyai mata besar dan ekspresif yang sama seperti Alia. Anak perempuanmu masih hidup, Alia, dan saya tahu di mana dia berada. Perkataan hidup tergantung di udara yang berat di rumah agam itu. Lebih berat daripada mana-mana perabot jati, lebih bersinar daripada mana-mana chandelier kristal. Alia memandang gambar di tangan Haziq, dan dunia di sekelilingnya mula berputar dengan pantas. Lututnya goyah. Haziq menjatuhkan file itu dan memegangnya sebelum dia rebah ke lantai. Alia, bernafas, perintahnya, menggoncangnya perlahan.
Dia berpegang pada lapel kotnya, mencengkam kain itu dengan jari-jarinya. Terdesak, matanya mencari di wajahnya sebarang tanda bahwa itu bohong, satu kesilapan, apa-apa sahaja, selain harapan kejam yang boleh membunuhnya jika ternyata palsu. "Jangan main-main dengan saya, Tuan. Jangan main-main." Dia tersak-sak dengan suara yang menyayat hati. "Saya nampak," mereka kata dia pucat, dia tidak bernafas. "Mereka menipu kau, Alia. Semua orang menipu kau demi wang." Haziq bercakap dengannya dengan keamatan yang garang, memandangnya tepat di mata untuk menyampaikan kepastian. Yasmin membayar doktor, membayar juru rawat, memberi Rm10.000 kepada setiap seorang untuk memberitahu kau bahwa anak perempuanmu telah meninggal dunia dan menyerahkannya melalui pintu belakang. Dia memerlukan seorang bayi dengan segera untuk berpura-pura bayinya telah lahir pramatang. Tetapi apabila dia melihat bahwa anak perempuan itu mempunyai ciri-ciri kau, dan bukan ciri-cirinya, dia takut. Haziq memberi isyarat kepada ketua pengawal pribadi yang menunggu di pintu. "Sediakan kereta dan beritahu juru terbang helikopter. Kita akan ke Kuala Terengganu sekarang juga." "Kuala Terengganu?" tanya Alia terpinga-pinga. "Tapi itu jauh. Dengan helikopter hanya 40 menit, jawab Haziq, membantunya berdiri. "Anak perempuanmu telah menunggu 2 tahun. Hari ini dia tidur di rumah." Penerbangan itu adalah kabur bilah kipas dan bunyi bising. Alia duduk di hadapan Haziq, di kokpit kulit helikopter pribadi, tidak memandang pemandangan. Dia menekan gambar budak perempuan itu ke dadanya sepanjang perjalanan, berdoa dalam diam, berjanji kepada Tuhan dan semua orang kudus bahwa jika itu benar, dia akan memberikan seluruh hidupnya sebagai tanda terima kasih. Haziq menghormati keadaan terkejutnya, tidak berkata apa-apa, tetapi tidak berhenti mengawasinya, memastikan bahwa kebimbangan tidak akan menyebabkannya pengsan. Mereka mendarat di padang berdebu di pinggir bandar bersejarah itu. Sebuah pikap kalis peluru sudah menunggu mereka. Rumah Perlindungan Malaikat Kecil adalah nama yang ironis untuk bangunan bata kelabu dengan cat terkelupas dan tingkap berjeruji berkarat. Tempat itu berbau kelembapan dan sup mendidih. Apabila Haziq masuk, dengan sutnya yang kemas dan auranya yang berkuasa, tempat itu seolah-olah mengecil. Pengarahnya, seorang wanita rendah dan gugup bernama Puan Salmah, keluar dari pejabat sambil mengesat tangannya pada kainnya. "Tuan Tonali, ini satu penghormatan. Kami tidak menjangka." Wanita itu tergagap, memandang ketakutan kepada pengawal keselamatan bersenjata yang mengapit pintu masuk. "Saya tidak datang melawat sosial, Puan Salmah," Haziq memotong dengan suara dingin. "Saya datang untuk seorang budak perempuan. Didaftarkan 22 bulan lalu dengan nama Laila N. Dia dibawa oleh seorang perantara dari ibu kota." Wanita itu pucat. "Tuan, rekod-rekod adalah sulit, dan adopsi tertutup tidak boleh." Haziq mengeluarkan sekeping kertas yang dilipat dari poket dalam. "Itu bukan waran mahkamah, ia adalah sesuatu yang lebih cepat, cek. Ini adalah sumbangan untuk membaiki seluruh bangunan ini, membeli katil baru dan makanan berkualiti untuk semua kanak-kanak ini selama 5 tahun. Dia berhenti seketika. "Atau saya boleh telepon Gabenor Negeri sekarang, yang merupakan kawan saya, dan meminta dia menghantar audit fiskal dan kebersihan ke sini. Saya pasti mereka akan menemui banyak penyelewengan." Haziq menyimpan cek itu dan mengeluarkan telepon bimbitnya. "Puan pilih bantuan atau penjara?" Pengarah itu menelan ludah dengan kuat. "Koridor 3, bilik terakhir di sebelah kanan." Dia berhenti seketika. "Kami beri nama Laila karena dia selalu senyum, walaupun tiada siapa yang datang melawatnya." Alia tidak menunggu lagi. Apabila mendengar lokasi itu, dia terus berlari. Dia melupakan kesakitan di rusuknya, melupakan protokol. Dia berlari melalui koridor gelap, di mana tangisan beberapa bayi mencipta simfoni kesedihan. Dia tiba di pintu terakhir. Ia terbuka sedikit. Di dalam bilik dengan 6 katil besi, ada seorang budak perempuan kecil berusia 2 tahun duduk di atas lantai di atas permaidani lusuh, bermain dengan sekeping blok kayu sendirian. Dia mempunyai rambut hitam, kerinting, dan memakai gaun kecil yang terlalu besar untuknya. Alia berhenti di ambang pintu. Dia kehabisan nafas. Jantungnya berdegup begitu kencang sehingga telinganya sakit. Budak perempuan itu mengangkat pandangan. Dia mempunyai mata yang sangat besar, gelap dan dalam. Mata yang sama yang Alia lihat di cermin setiap pagi. Dia mempunyai tanda kecil berbentuk bintang di lehernya, serupa dengan ibu Alia. "Mama," budak perempuan itu menggumam, walaupun dia tidak mungkin tahu siapa wanita itu. Mungkin dia memanggil begitu semua wanita yang masuk, berharap salah seorang daripadanya adalah ibunya. Alia mengeluarkan jeritan yang teredam, bunyi serak kesakitan murni dan kasih sayang, dan melutut di lantai. "Sayangku, hidupku, kau masih hidup." Budak perempuan itu, pada mulanya ketakutan dengan jeritan itu, menjadi senyap.
Alia merangkak mendekatinya dan memeluknya. Sentuhan itu adalah elektrik. Budak perempuan itu menghidu bau Alia, sabun lembut dan air mata. Dan dengan naluri primadona yang sains tidak dapat jelaskan, dia segera tenang. Tangan kecilnya memegang leher Alia. "Laila, Lailaku," Alia menangis. Mencium wajahnya, tangannya, kakinya, memeriksa bahwa dia utuh, bahwa dia nyata. "Maafkan saya sayangku, maafkan saya kerana tidak tahu. Mama ada di sini, Mama datang menjemputmu." Haziq memerhati dari pintu dengan mata berkaca-kaca. Dia telah menutup perjanjian bernilai berbilion ringgit. Dia telah membeli pulau-pulau. Dia telah memenangi kes-kes yang mustahil. Tetapi tiada apa-apa. Sama sekali tiada apa-apa. Yang setanding dengan kemenangan melihat ibu itu mendapatkan semula sekeping jiwa yang telah dicuri darinya. Dia mendekat perlahan-lahan dan melutut di sebelah mereka. "Laila," katanya lembut. "Sudah tiba masanya untuk pergi." Lukman dan Haris sedang menunggu adik perempuan mereka. Alia mengangkat pandangannya dengan wajah dibasahi air mata, tetapi dengan senyuman yang menerangi bilik yang suram itu. "Terima kasih," bisiknya. "Saya terhutang budi kepada Tuan." "Awak tidak terhutang apa-apa kepada saya," jawabnya, membelai kepala kecil Laila. "Kita adalah keluarga dan keluarga menjaga satu sama lain." Keberangkatan dari rumah perlindungan itu penuh kemenangan. Alia menggendong Laila seolah-olah dia adalah trofi emas padu. Budak perempuan itu berpegangan pada ibu kandungnya, melihat segala-galanya dengan penuh rasa ingin tahu, berasa selamat buat pertama kalinya dalam kehidupan singkatnya. Apabila mereka menaiki helikopter untuk pulang, Laila tertidur di pangkuan Alia dalam beberapa menit. Haziq memandang Alia melalui kokpit. "Esok peguam saya akan memulakan proses untuk menukar namanya dalam daftar. Dan nama awak juga, jika awak mahu." "Nama saya?" tanya Alia. "Ya, saya rasa Alia binti Tonali kedengaran sangat baik." Alia tersipu, menundukkan pandangannya ke arah anaknya. "Tuan, jangan cakap begitu. Saya tidak bercakap kosong." Yasmin menandatangani perceraian berbulan-bulan yang lalu dalam dokumen yang dia percaya sebagai insurans nyawa. Hanya tinggal tanda tangan saya. Dan apabila wanita itu berada di belakang jeruji besi selamanya, saya akan memerlukan seorang rakan kongsi, seseorang yang saya percayai buta-buta, seseorang yang mencintai anak-anak saya seolah-olah mereka miliknya sendiri. Haziq menahan pandangannya. "Tetapi sebelum memikirkan masa depan, kita perlu menutup masa lalu. Ada satu perhentian yang perlu saya buat esok dan saya mahu awak datang dengan saya. Saya perlu dia melihat awak, saya perlu dia melihat bahwa dia tidak menang." Bunyi jeruji keluli tertutup di belakang Haziq, bergema seperti tembakan meriam di penjara wanita ibu kota. Koridor itu panjang, diterangi oleh lampu pendar fluor yang berkelip-kelip. Bau disinfektan murah dan kepadatan manusia sangat menusuk. Di sebelah Haziq, Alia berjalan dengan kepala terangkat, memakai pakaian formal biru gelap yang dibelikan Haziq. Dia tidak lagi kelihatan seperti pembantu rumah. Dia kelihatan seperti pemilik dunia. Anak perempuannya Laila selamat di rumah bersama anak kembar dan pengasuh yang dipercayai diselia oleh 3 pengawal keselamatan. Banduan enggan makan. Tuan Tonali, lapor pengarah penjara. Seorang wanita yang tegas, yang tidak terkesan dengan nama keluarga yang terkenal. Dia berkata makanan itu adalah racun tikus dan menuntut untuk bercakap dengan peguam setiap 5 menit. Tetapi peguam itu meletak jawatan pagi ini apabila dia melihat bukti DNA dan video-video itu. "Saya tidak terkejut," kata Haziq tanpa berhenti. Yasmin sentiasa mempunyai bakat untuk menjauhkan orang. Mereka tiba di bilik pelawat khas. Ia bukan kawasan biasa dengan telepon dan kaca. Ia adalah bilik soal siasat kecil dengan meja logam diskru ke lantai dan 3 kerusi. Yasmin sudah berada di sana, bergari ke meja. Image itu sangat mengejutkan. Ratu masyarakat, wanita yang menghabiskan kekayaan untuk krim muka, tidak dapat dikenali. Dia memakai uniform kelabu standar yang longgar dan kasar. Rambut pirangnya, yang sentiasa sempurna, berminyak dan kusut. Tanpa makeup, wajahnya menunjukkan kepucatan yang tidak sehat dan lingkaran hitam yang dalam yang menunjukkan malam tanpa tidur. Kukunya, yang dahulu panjang dan diukir, telah patah. Apabila pintu terbuka dan dia melihat Haziq masuk, matanya bersinar dengan percikan harapan yang mengkhayalkan. "Haziq, cintaku." Dia merengek, coba bangun, tetapi rantai menghalangnya. "Saya tahu awak akan datang, keluarkan saya dari sini. Ini satu kesilapan yang dahsyat. Lihatlah bagaimana mereka memperlakukan saya. Mereka memaksa saya mandi air sejuk." Kemudian, pandangannya jatuh pada Alia, berdiri di sisi Haziq. Senyuman Yasmin bertukar menjadi kerutan kebencian murni.
Apa yang dia buat di sini? Awak bawa pembantu rumah itu untuk melihat saya begini? Itu sahaja. Awak rasa seronok menghina saya? Haziq duduk di hadapannya dengan ketenangan mutlak. Alia berdiri tegak di sebelah kanannya seperti patung keadilan. Alia tidak di sini sebagai pembantu rumah, Yasmin, kata Haziq dengan suara lembut. Dia di sini sebagai mangsa dan sebagai ibu. Yasmin tertawa gugup. Ibu, tolonglah, jangan datang dengan melodrama budak perempuan yang mati itu. Dia tidak mati. Alia menyampuk. Suaranya tegas, bergema. Buat pertama kalinya, dia memandang Yasmin. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan rasa kasihan yang mendalam. Saya menjumpainya, Yasmin. Saya menjumpai Lailaku. Di rumah perlindungan di mana awak membuangnya. Seolah-olah dia sampah. Warna meninggalkan wajah Yasmin. Dia membuka mulutnya, tetapi tiada bunyi keluar. Itulah kepingan teka-teki yang dia fikir mereka tidak akan pernah temui. Penculikan kanak-kanak bawah umur dan pemalsuan dokumen perubatan adalah jenayah persekutuan yang tidak boleh diikat jamin. Ada keterangan daripada doktor, juru rawat, dan pengarah rumah perlindungan, sambung Haziq, mengeluarkan salinan rekod perubatan dan meletakkannya di atas meja. Semua telah mengaku, Yasmin, sebaik sahaja mereka ditawarkan imuniti separa sebagai pertukaran untuk namamu. Mereka berebut untuk menjadi yang pertama mendedahkanmu. Yasmin mula menggigil. Air mata, kali ini nyata, ketakutan murni, mula mengalir. Haziq, tolonglah. Dia merayu, menukar taktik. Saya takut kehilangan awak. Saya lakukan segalanya demi kita. Saya ingin memberi awak keluarga. Haziq condong ke hadapan. Kau mengkhianatiku dengan rakan kongsi aku. Merancang untuk merompak semua hartaku. Cuba menjual anak-anakku dan mencuri anak perempuan seorang wanita yang tidak bersalah untuk menutup pembohonganmu. Tiada satupun atom kasih sayang dalam tubuh kau, Yasmin. Kau adalah lubang hitam. Shahram memaksa saya, jeritnya. Dia merancang segalanya. Saya adalah mangsa keganasan. Dia mengancam saya. Haziq menggelengkan kepalanya keletihan. Shahram berkata sebaliknya. Dan video keselamatan rumah, di mana kau ketawa sambil merancang kematianku, mengesahkan versi ceritanya. Haziq berdiri dan memberi isyarat kepada pengawal untuk membuka pintu. Tunggu, kau nak kemana? Jerit Yasmin, menarik rantai. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku tidak akan bertahan di sini. Haziq, aku istrimu. Bukan lagi, katanya. Peguam saya akan membawa surat cerai esok. Awak akan kehilangan segalanya. Klausa pranikah, jelas dalam kes perselingkuhan dan jenayah serius. Awak tidak akan mendapat sesen pun. Haziq berhenti di pintu dan memandang Alia. Dia memegang sebuah beg kecil yang lusuh di tangannya. Oh, saya hampir terlupa, kata Haziq. Alia ada bawa sesuatu untuk awak. Yasmin memandang beg itu dengan keliru. Apa itu? Wang, permata? Alia melangkah ke hadapan dan meletakkan beg itu di atas meja logam. Itu adalah pakaian yang Puan pakai semasa Puan tiba di rumah agam ini 5 tahun lalu, Puan Yasmin, kata Alia. Tuan Haziq menyimpannya di loteng seluar jeans koyak, baju teh murah, dan selipar lusuh. Itulah yang Puan datang dengan, dan itulah satu-satunya yang akan Puan miliki. Yasmin memandang beg itu, seolah-olah ia mengandungi bom. Metafora itu sangat kejam. Seluruh kenaikan sosialnya, semua kemewahan terhapus dalam sekelip mata. Dia kembali ke titik permulaan, tetapi kini dengan hukuman 40 tahun di hadapan. Sialan, Yasmin meraung, kehilangan sepenuhnya ketenangannya, melemparkan dirinya ke meja. Aku benci kau, semoga kau mati Alia, kau melarat. Kau sentiasa melarat dan akan sentiasa melarat. Haziq membuka pintu dan keluar ke koridor, diikuti oleh Alia. Jeritan Yasmin bergema di belakang mereka, memantul di dinding konkrit. Haziq, kembali, jangan tinggalkan aku. Aku takut. Pengawal menutup pintu logam berat itu. Meredakan jeritan itu serta-merta, kesunyian yang berlaku selepas itu adalah bunyi yang paling indah yang Haziq pernah dengar dalam bertahun-tahun. Mereka berjalan menuju pintu keluar, menuju cahaya pagi yang masuk melalui halaman utama. Haziq berhenti sebelum keluar dan memandang Alia. Dia menangis, tetapi itu adalah air mata kebebasan. Kau baik-baik saja? Dia bertanya. Alia mengangguk sambil mengesat matanya. Saya kasihan padanya, Tuan. Ada begitu banyak kemarahan dalam dirinya sehingga dia tidak akan pernah bahagia, walaupun dia memiliki semua emas di dunia. Itulah perbezaan antara kau dan dia, Alia, kata Haziq, memegang tangannya dan menyilangkan jari mereka buat kali pertama secara terbuka, tanpa halangan kelas atau kontrak. Kau mempunyai hati yang tiada emas di dunia dapat beli, dan hati itu adalah satu-satunya perkara yang aku mahukan dalam hidupku mulai sekarang. Mereka keluar ke cahaya pagi.
pemandu membuka pintu limusin ke rumah Tuan Tonali. Dia bertanya. Haziq memandang Alia, kemudian memandang ke ufuk. Ya, ke rumah. Kami ada 3 anak menunggu untuk pergi ke taman. Kereta itu bergerak, meninggalkan penjara kelabu dan wanita yang telah mengelirukan nilai dengan harga. Semasa mereka menjauh, Haziq tahu bahwa kisah sebenar belum berakhir. Malah, ia baru sahaja bermula. Kisah tanpa pembohongan, tanpa kerusi roda palsu, tanpa topeng, sebuah kisah yang ditulis oleh kebenaran. 6 bulan telah berlalu sejak pintu penjara tertutup di belakang Yasmin. 6 bulan yang, dibandingkan dengan tahun-tahun kedinginan dan penampilan sebelumnya, terasa seperti 1 abad cahaya. Rumah Agam di Damansara Heights bukan lagi makmal marmar yang dingin itu, di mana kesunyian adalah norma dan gelak tawa kanak-kanak dilarang. Kini, apabila melintasi ambang pintu, perkara pertama yang menyambut pengunjung bukanlah keangkuhan seorang pengawal keselamatan, tetapi aroma kayu manis, pokok Krismas dan coklat panas. Ia adalah malam Krismas. Krismas sebenar yang pertama yang pernah dilihat rumah itu dalam beberapa dekad. Di ruang tamu besar, di mana Yasmin sebelum ini menganjurkan koktel eksklusif untuk orang yang membenci satu sama lain, terdapat sebuah pokok Krismas gergasi yang dihiasi bukan dengan bola kristal berjenama, tetapi dengan hiasan buatan tangan oleh 3 kanak-kanak, Lukman, Haris, dan Laila kecil. Ayah, tengok apa yang Laila buat. Jerit Lukman berlari di atas permaidani Parsi dengan lukisan di tangan. Haziq duduk di kerusi kegemarannya di hadapan pendiangan, meletakkan buku ke tepi. Dia tidak lagi memakai sut yang kaku di dalam rumah. Dia memakai baju sejuk bulu yang selesa dan seluar sukan. Wajahnya, yang sebelum ini dikalar oleh tekanan dan ketidakpercayaan, kini mempunyai garis-garis lembut seorang yang sering tersenyum. Tunjukkan pada ayah. Jagoan. Haziq mengambil lukisan itu. Ia adalah coretan berwarna-warni yang kononnya menggambarkan 5 orang berpegangan tangan di bawah matahari gergasi. Ini adalah karya seni. Kita akan letakkannya di tempat paling penting di rumah. Di peti besi? Tanya Haris dengan tidak bersalah, mengingati di mana ayahnya menyimpan barang-barang berharga sebelum ini. Haziq ketawa terbahak-bahak dan menarik kedua-dua budak lelaki itu ke dalam pelukan. Tidak anakku, barang-barang berharga tidak lagi pergi ke peti besi. Ia akan pergi ke peti ais untuk kita lihat setiap hari. Peti besi adalah untuk kertas-kertas yang membosankan. Ini adalah seni dari dapur. Alia memerhati kejadian itu bersandar di ambang pintu. Transformasinya halus, tetapi mendalam. Dia tidak lagi memakai uniform biru dengan sarung tangan kuning. Dia memakai gaun baldu merah yang elegan yang menyerlahkan kulit gelap dan rambut hitamnya. Kini lepas dan berkilat. Tangannya, walaupun bermanikur, masih merupakan tangan seorang wanita pekerja keras yang tidak teraga-aga untuk menguli roti atau mengesat air mata. Dia masih kadang-kadang merasa dia adalah penyusup dalam mimpi itu. Sindrom penipu menyerangnya pada waktu malam. Adakah saya benar-benar layak ini? Saya, gadis dari pedalaman Sabah, tanpa apa-apa. Tetapi kemudian Haziq memandangnya atau Laila berlari ke lengannya. Menjerit mama dan keraguan itu hilang seperti kabus di hadapan matahari pagi. Apa yang kau fikirkan, Puan Rumah? Suara Haziq menariknya dari lamunan. Dia telah mendekat tanpa dia sadar dan kini memeluknya dari belakang di pinggang, meletakkan dagunya di bahunya. Alia bersandar pada dadanya, merasakan keteguhan lelaki yang telah berubah dari bos, yang tidak dapat dicapai menjadi pasangan hidup. Saya fikir setahun yang lalu saya menangis di bilik pembantu saya, meminta keajaiban, dia mengaku lembut. Dan saya fikir tentang Yasmin, bersendirian di sel itu malam ini. Haziq mengeluh, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan penyerahan seorang yang menerima keadilan. Yasmin memilih jalannya sendiri, Alia. Setiap keputusan yang dia buat, setiap pembohongan, setiap tindakan kekejaman, adalah batu bata di sel yang dia bina sendiri. Jangan sia-siakan cahayamu memikirkan kegelapannya. Hari ini adalah malam untuk meraihkan. Betul kata Tuan, katanya, berpaling untuk menatap matanya. Para tetamu sudah bersedia. Ini adalah revolusi besar Haziq yang lain. Untuk makan malam Krismas, dia tidak menjemput rakan kongsi perniagaan, bankir mahupun ahli politik. Tetamu kehormat adalah ketua keselamatan baru. Seorang lelaki jujur yang menggantikan Razali yang pengkhianat, tukang masak, tukang kebun dan keluarga mereka. Haziq telah memutuskan bahwa tiada siapa yang akan bekerja malam itu melayannya. Malam itu, semua orang akan duduk di meja yang sama. Makan malam itu adalah kekacauan yang indah. Ada ucapan, anekdot dan makanan buatan sendiri yang disediakan bersama. Haziq, hartawan besar, mengambil alih tugas menghidangkan wain kepada pekerja. Satu isyarat yang bernilai lebih daripada bonus akhir tahun
walaupun dia juga telah memberi mereka bonus yang lumayan. Pada akhir malam, ketika anak-anak sudah menguap dan kaki tangan telah pulang dengan hati yang penuh dan tangan yang syarat dengan hadiah, Haziq memegang tangan Alia. "Ikut saya sebentar," bisiknya ke balkoni. Malam itu sejuk, tetapi langit bersih, bertaburan bintang yang kelihatan seperti berlian tersebar di atas baldu hitam. Dari balkoni, bandar yang terang benderang kelihatan di kejauhan, tidak peduli dan jauh. Haziq bersandar di pagar, memandang ke ufuk. "Kau tahu, selama bertahun-tahun aku berdiri di sini dengan segelas whisky di tangan, melihat cahaya-cahaya ini, dan aku merasa aku adalah lelaki termiskin di dunia," kata Haziq dengan suara reflektif. "Aku ada berjuta-juta di bank ya, tapi aku tiada siapa untuk menceritakan bagaimana hariku. Tiada siapa yang akan menyelimuti aku jika aku sakit. Aku dikelilingi oleh harimau yang menunggu aku berdarah." Dia berpaling ke arah Alia, memegang tangannya di antara tangannya. Matanya bersinar dengan keamatan emosi yang jarang ditunjukkannya. "Apabila aku memalsukan kemalangan itu, aku mencari kebenaran, tetapi aku menemui sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menemui kau, Alia." Dia berhenti seketika, membiarkan kata-kata itu meresap. "Kau mengajariku bahwa maruah tidak ternilai, bahwa kesetiaan tidak dapat dibeli, dan bahwa kasih sayang adalah satu-satunya perkara yang menyelamatkan kita daripada diri sendiri." Alia merasakan air mata datang ke matanya. "Haziq, Tuan menyelamatkan anak saya. Tuan memberi saya rumah." "Tidak," dia memotongnya. "Kau menjadikan kami sebuah keluarga, dan sebuah keluarga harus mempunyai nama yang sama." Haziq menyeluk tangannya ke dalam poket kotnya dan mengeluarkan sampul kertas tebal berwarna coklat. "Ini tiba petang tadi. Ini adalah hadiah Krismas saya untuk awak dan Laila." Alia membuka sampul surat itu dengan jari-jari yang menggigil, membaca tajuk dokumen undang-undang itu. "Perintah pengambilan anak penuh. Laila binti Tonali, Bapa angkat Haziq Tonali." Alia menekuk mulutnya menahan isakan. Haziq telah mengambil Laila secara sah. Dia bukan lagi sekadar anak Alia yang tinggal di rumahnya, dia adalah anaknya di sisi undang-undang dengan hak yang sama, warisan yang sama, dan nama keluarga yang sama dengan anak kembar itu. "Saya mahu dia tahu apabila dia besar nanti, bahwa dia bukan tetamu," kata Haziq. "Dia anakku dan kau adalah ibu kepada ketiga-tiga anakku." Alia tidak dapat bercakap. Dia meluru ke dalam pelukannya, menangis kegembiraan murni, membasahi baju sejuk bulunya. Haziq memeluknya erat, membenamkan wajahnya ke rambutnya, menghidu aroma kedamaiannya. "Tetapi ada satu lagi perkara," katanya, memisahkan diri perlahan-lahan dan mengelap air matanya dengan ibu jarinya. "Ada satu lagi formaliti untuk melengkapkan pasukan ini." Haziq berundur selangkah, dan di situ juga, di bawah bintang-bintang dan kesejukan Desember, lelaki yang tidak pernah melutut kepada sesiapa itu, melutut di hadapan bekas pembantu rumah. Dia mengeluarkan sebuah kotak baldu hitam kecil. Apabila membukanya, tiada berlian yang mencolok dan vulgar, seperti yang telah diberikannya kepada Yasmin. Ada cincin elegan dengan nilam biru tua, dikelilingi berlian kecil, klasik dan abadi. "Alia, saya tidak menawarkan awak kehidupan yang sempurna. Saya ada syaitan saya ada hari-hari buruk saya dan saya degil. Tetapi, saya menawarkan awak seluruh hidup saya. Saya menawarkan awak rasa hormat saya, kesetiaan saya dan kasih sayang saya, sehingga hari terakhir saya bernafas." Dia berhenti seketika, memandangnya. "Maukah awak memberi saya kehormatan tak terhingga untuk berkahwin dengan saya dan menjadi puan sebenar rumah ini dan hati ini?" Alia memandang cincin itu kemudian memandang Haziq. Di matanya, dia melihat pantulan segala yang telah mereka lalui bersama. Penghinaan, ketakutan, hujan di perhentian bas, penyelamatan di rumah perlindungan, segala-galanya telah membawa mereka ke saat yang tepat ini. "Ya," katanya dengan suara yang jelas dan kuat. "Ya, Haziq, ya, untuk segala-galanya. Denganmu sehingga ke hujung dunia." Haziq menyelipkan cincin itu ke jarinya, ia muat dengan sempurna. Dia bangun dan menciumnya. Ia adalah ciuman yang panjang, penuh gairah, meterai janji antara dua jiwa yang telah bertemu di tengah-tengah ribut. Pada ketika itu, pintu kaca balkoni terbuka dengan kuat. "Echa, mereka bercium?" jerit Haris, menutup matanya. "Jijik?" tambah Lukman ketawa. "Cium, cium." Laila bertepuk tangan melompat. Haziq dan Alia berpisah, ketawa. Ketiga-tiga anak itu berlari ke arah mereka. Dalam pijama, melompat ke kaki mereka, dalam pelukan kolektif yang huru-hara dan indah. "Apa yang kalian buat masih terjaga, sayang-sayang ayah?" tanya Haziq, menggendong Laila di satu lengan dan memegang Lukman dengan lengan yang lain. "Kami dengar bising," kata Haris. "Santa Claus sudah tiba."
Haziq memandang Alia, kemudian dia memandang anak-anaknya dan akhirnya ke rumah yang penuh cahaya dan kehangatan di belakangnya. "Ya, anak-anakku," kata Haziq dengan kepastian mutlak seorang lelaki yang akhirnya memahami apa sebenarnya kehidupan. "Santa Claus sudah tiba dan membawa hadiah terbaik dari semua." "Mainan?" tanya Laila penuh harapan. "Sesuatu yang lebih baik, puteri," jawab Haziq memandang Alia dengan penuh kekaguman. "Dia membawa masa depan. Wang boleh membeli rumah, tetapi hanya kasih sayang yang boleh membina sebuah rumah tangga."